Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Terima kasih kerana masih stay tune dengan Zack Tapan punya channel. Terima kasih buat yang subscribe, like dan share aku punya video, follow aku punya video. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Allah merahmati kalian, memudahkan segala urusan kalian, memurahkan segala rezeki kalian. Amin amin ya Allah. Kali ni aku nak bawa korang pergi greenhouse. Greenhouse seorang kenalan saya, Encik Hamdan, untuk buat liputan dekat sana. So korang stay tune dengan aku. Jom aku bawa korang jalan-jalan. Kejap aku lupa lah. Dah subscribe belum? Kalau belum subscribe, korang subscribe dulu. Sekejap aku nak reverse sekejap. So kita dah sampai lokasi. Jom check it out. Okay guys, kita dah sampai pekarangan greenhouse Encik Hamdan ataupun Cik Jai. Jom kita lihat apa yang ada kat dalam. Assalamualaikum. Okay guys, Assalamualaikum. Kita dah sampai dekat greenhouse Encik Hamdan. Sihat? Macam mana? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. So sebenarnya Encik Hamdan ni rakan kerja saya. Sekarang saya sangat bertuah berada dekat greenhouse dia. So mesti korang tertanya-tanya kan, aku pakai baju apa ni, macam oil and gas pula. Saya bukan oil and gas so. Ni baju sponsor by Tambat Container. So Tambat Container ni dia buat container, kabin, rumah container. Dia supply lah apa yang korang design korang nak. Korang boleh tengok deskripsi dekat bawah. Aku tuliskan diorang punya Facebook dengan contact number. So kalau korang berminat nak buat rumah container ke atau nak kabin ke, korang boleh contact dekat nombor deskripsi tu lah. So saya tergerak hati nak pergi tempat dia, nak tengok sendiri macam mana hidroponik. So dekat sini semua totally hidroponik Hidroponik semua. So kita berpeluang mungkin ada sedikit ilmu atau informasi yang nak dikongsikan daripada Encik Hamdan. Okay Encik Hamdan, firstly nak tanya, macam mana terbinanya, terwujudnya greenhouse dekat pekarangan rumah ni? Greenhouse ni panggil orang daripada Perak. Ada abang tu memang dia buat greenhouse. Jadi panggil dia buatlah greenhouse kat sini. So actually dua orang lah dengan kawan saya. Saya dengan Ali. Dekat UiTM nampak kan setup hidroponik. Lepas tu macam kita tengoklah macam mana diorang setup hidroponik apa semua. So buatlah satu kat rumah. Jadi bolehlah tanam sayur dan supply dekat orang kampung. So alhamdulillah macam sekarang kat sini pun tak payah nak jual-jual kat luar. Dekat kampung ni pun dah demand tu lebih daripada supply. Pada pendapat Cik Hamdan lah, apa bagusnya atau apa benefitnya hidroponik ni dengan tanaman konvensional tanah lah. Okay, so bagi pendapat saya lah, hidroponik ni kalau saya compare dengan yang dekat tanah punya, so hidroponik ni dia punya sayur lebih gemuk lah senang kata. Okay, itu satu. Dari segi dia punya berat pun lebih berat. Ni yang lagi penting lah sebenarnya. Kita panggil dia bebas daripada racun. Tapi hidroponik ni kita tak boleh nak panggil dia organik. Organik, okey. Sebab dia punya baja tu masih lagi chemical. Okay. Tapi kita boleh katakan dia sayur tu bebas daripada penggunaan racun. So kalau tengok kat situ tak nampak lubang-lubang pada daun semua. Cantik maybe lah, ada sikit cantik kan. lah. Tapi memang tak ada menggunakan racun. So boleh dikatakan selamat lah untuk kita makan kan. Okey guys, tanpa basa-basi lagi, tanpa banyak lagi, mungkin banyak lagi yang Cik Hamdan nak share dekat plot-plot dia. So jomlah kita pusing, kita tengok apa benda yang ada, macam mana dia jalan. So dalam video ni sikit sebanyak boleh membantulah untuk korang yang tengok video ni untuk ada minat untuk buat hidroponik sendiri kat rumah. So jom suruh Cik Hamdan bawa. Tak kira lah kita paksa dia. Okay, jalan jom. Mari. So ini adalah mak saya, Sairah binti Buang. So sekarang ni kebetulan ada orang nak beli sayur kan, ada nak sayur, jadi kita boleh tengoklah macam mana mak saya tuai dan jual lah itu. Okey. Kita ada nak beli sayur lah, kita kena pilih yang besar sikit.
Untuk sayur sawi. Sayur sawi yang cantik, segar dan manis. Buangkan akar dulu bawah ni. Kita kurang boleh sikit. tengoklah dia punya akar kan. Cantik. Cantik, putih semua. Contoh sayur bayam dia nampak. Dia Cantik. besar, lebar dia punya daun dan tak ada lubang-lubang belah bawah dia. So inilah contoh hasil sayur hidroponik. So greenhouse ni keluasan dia 30 kali 60 kaki. Kalau saya buat ni anggaran harga dia RM8 satu kaki persegi. So kalau kita buat lagi besar, kita akan dapat lagi murah dia punya rate dia. Macam tadi RM8 satu kaki persegi, so dia boleh pergi RM7.5 satu kaki persegi. Contohlah yang tu. Greenhouse ni dia ada 3 bay, kita panggil 3 bay. So tengok dia ada 3 lengkung. So setiap satu lengkung ni dia punya lebar ke sini 20 kaki dan panjang dia ni 30 kaki. So 30 kali 20 and then kali dengan 3 jadilah 60 kali 30. Costing costing total semua dah spend around 35 lah, 35k. Yang buat tadi harga 14,000 nak ke 15,000 greenhouse punya costing. Lepas tu naik batu lain. Lepas tu batang-batang besi, pipe ni semua, tu semua barang lain. Lepas tu ada pump lagi lain. Jadi itu semua total lebih kurang 35 lah. Dia punya tapak ni belum lagi fully utilized, belum lagi digunakan sepenuhnya lah, sebab kita ada masih lagi banyak ruang kosong belakang saya jalankan. So kalau tengok kat sini kita ada 6 plot. So kat sini saya namakan dia A, B, C, D, E, F. So kalau cerita pasal hidroponik sikit, first kali dia punya step dia percambahan benih lah kan. Kita nak germinate seed tu. So dalam fasa seed germination tu dia mengambil masa lebih kurang 14 hari. Lepas 14 hari baru kita pindah masuk ke dalam sistem ni dan dibiarkan selama 30 hari. Macam saya kata, bila dibiarkan dalam sistem ni 30 hari, bila saya ada 6 plot, 30 bahagi dengan 6, kita dapat 5 hari lah. Maksudnya tuaian dia berselang 5 hari. Maksudnya macam yang terbaru sekarang ni, pada Selasa ni kita akan tuai plot F. So selepas 5 hari kita tuai plot A. Lepas tu plot B, C, lepas tu D, E. So dia berulang macam tu. Macam tu saya punya management lah kan. Jadi sebab tu kita buat berkala supaya kita dapat jual habis dan supply tu sentiasa ada, tak putus. Demand dengan supply tu relevan. Balance lah, balance. Macam tu lah. So ni contoh lah jadual. Saya ada plot A, B, C, D, E, F. Semasa tuaian tu kita akan melakukan 3 kerja. So dalam 3 kerja ni maksudnya tuai 1 kerja pertama. So kita nak kosongkan plot. And then yang kedua, kita akan pindahkan yang berada di macam pre-nursery kat situ. So dekat itu kita akan pindah masuk ke dalam sistem. And then yang ketiga pula, kita akan semai yang baru. Kita akan buat semaian benih yang baru. Contoh macam dekat sini. Sekarang ni kita nak pergi kepada fasa yang pertama sekali lah dalam hidroponik ni, percambahan biji benih. So macam saya tanam sawi pakcoy, bayam hijau dengan bayam hijau merah. So inilah 3 jenis benih tu. So far yang the best brand yang saya gunakan adalah Crop Power. Biasanya sawi pakcoy punya benih akan berwarna coklat, tapi yang ni kita tengok dia warna biru sebab yang ini jenis F1, hybrid F1. Dia punya percambahan lagi banyak, dia punya rate germination rate lagi tinggi dan pertumbuhan dia pun lagi elok lah. Yang kedua, apa yang perlu ada adalah dia punya germination medium. Contoh macam kalau tanah kita gunakan peat moss, ada juga peat moss, ataupun kita nak gunakan rock wool pun boleh. Kita nak gunakan span pun boleh. Tapi antara 3 contoh saya bagi ni, rock wool paling mahal. And then nak gunakan peat moss pula boleh. Peat moss murah, dia lebih kurang macam span ni punya harga. Tapi peat moss ni dia tanah, ada banyak sikit kerja. So saya tak nak menyusahkan dia, letak je dalam span and then saya masukkan dalam tempat misting yang saya akan cerita kejap lagi. Saya nak tunjuk macam mana saya punya proses lah untuk saya punya greenhouse lah. So saya beli yang ni, sponge ni. Kalau kat Shopee harga dia ke dalam RM3 dapat. Sebab biasa kalau saya beli 100 slab terus, 100 keping terus. And then caranya saya just cabut and then saya letakkan je kat dalam sini. Contoh kat sini saya ambil sawi pakcoy. So kalau untuk sawi, satu span ni saya letak satu saja biji benih. So kalau nak tengok, saya letak satu saja biji benih kat sini. Alright. So
kalau nak cerita tentang penyimpanan biji benih, okey, so yang penting dia bekas tu kedap udara satu, sebab tu saya ada yang ni kedap udara punya. Okay, and then yang kedua, kita janganlah simpan dia direct bawah cahaya matahari. Kalau nak letak dalam peti ais pun boleh, tapi bukan tempat yang freezing, tempat yang belah bawah tu yang sejuk. Ataupun nak letak dekat store ke, yang penting tak kena direct dengan matahari. Sebab apa? Sebab kita nak jaga kualiti biji benih tu. Okay, so selepas selesai proses masukkan biji benih ni semua, okay, and then saya akan pindahkan satu tray penuh ni, pindah ke tempat dia punya germination ataupun tempat misting tu lah. Okay, so let's go. Okay. So sekarang ni kita berada di tempat semayan lah. Jadi bila dah penuh span tu, dah isi biji benih, dan saya pindahkan dia, letaklah dekat sini. Okay, biasa kalau kita nak semai, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada sembuh kan, kita guna yang spray macam iron baju semua tu kan, pss, 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 macam tu kan. Jadi konsep dia sama, cuma dia menggunakan pump, okay, and then dia ada tangki air. Lepas tu dia ada dia punya macam timer lah. So dekat sini saya ada buat sedikit inovasi. Okay, saya akan terangkan kejap lagi. Okay, so ni contohnya lah. Okay, contohnya, okay, sebab sawi ni besar, kanopi dia besar. Okay, jadi inilah contoh-contohnya. Dia punya misting ni dia automatic. Saya buat dia punya automasi ni setiap 10 minit dia akan on selama 30 saat. So daripada situ kita akan dapat kekalkan dia punya kelembapan span tu. So kalau saya on kan, boleh nampak dia punya misting tu. So kita ada pump, and then kita ada dia punya dalam sini, nampak? Tu dia nozzle dia, misting nozzle. Boleh nampak dia punya lembab. Basah guys dia misting, dia ada semburan dia. Okey. So saya padamkan. Cik Amdan, Ya, saya tengok kotak ni dia macam ada lampu atas tu. Apa lampu tu, function apa? lampu ni. Macam button ni tadi, kita tahu button dia boleh auto, kita boleh on manual ataupun auto kan. Okay, betul. lampu ni untuk apa? Lampu ni sebenarnya dia bukan on off, tapi dia sebenarnya ada internet ataupun tak ada internet. Kenapa ada internet ataupun tak ada internet? Maksudnya kat sini saya boleh kontrol misting ni cuma menggunakan saya punya handphone sahaja. So kat sinilah contohnya. Okay, so bila saya tekan, dia jalan sendiri. Dia memang jalan guys. Guys, dia memang jalan guys. Nampak Pasal guys. Okay, so saya padamkan. Padamlah dia. So ini yang kita panggilkan Internet of Things. Okay, semuanya di hujung jari anda. Anda boleh kawal sesuatu mesin ataupun sesuatu apa-apa otomasi lah dengan menggunakan smart device. Contoh macam handphone ke, komputer ke. So itu kita panggil teknologi yang berasaskan IoT, Internet of Things. Kenapa saya buat benda ni? Jadi even benda ni dia on pakai timer macam saya cakap di setiap 10 minit, tapi yalah sometimes timer tu dia gagal untuk berfungsi. Jadi timer tu tak berfungsi, tapi bila kita tekan butang manual, dia jalan. Yalah, tapi kadang mak saya pun busy memasak, jaga cucu semua. Jadi dia pun terlupa. So saya pun boleh je tekan daripada handphone. Dia punya kesan dia ataupun dia punya result dia 100%. Okey, ni ada satu je. Ada satu je yang tak bercambah ataupun gagal dia punya percambahan. So daripada 105 ni 104 bercambah, satu saja yang gagal. So kita boleh kata benda ni sangat membantulah untuk percambahan biji benih. Okey, so kita dah habis dekat bahagian tapak semayan biji benih. Okey, jadi sekarang kita pergi ke pre-nursery pula. Okey guys, so kita dah sampai dekat dia punya pre-nursery. Jadi pre-nursery ni saya cerita, masa kita semai benih tu, dia disemai selama 9 hari. Okey, 9 hari dekat situ, maksudnya air yang masuk hanyalah air pipe semata-mata untuk percambahan biji benih. Okey, but somehow selepas 9 hari saya pindahkan ke dalam dia punya pre-nursery ni. Okey, so kita dah start bagi air baja, tetapi baja yang bukanlah pekat, dalam 400 ppm saja dah cukup dah. Kita boleh tengoklah. Jadi setiap span tu saya cabut masuk ke dalam sini,
Okay, so gutter ataupun pipe air ni sebenarnya pipe petak macam hidroponik, tapi saya potong tengah, potong dua. Okay, and then selepas 5 hari barulah kita pindah ke dalam pipe hidroponik ataupun ke dalam sistem tu. Okay, so let's go. Okay guys, so kita dah sekarang berada dekat kawasan plot pula, plot pemindahan. Jadi macam saya kata, 14 hari untuk pencambahan biji benih. Selepas 14 hari baru kita pindahkan ke dalam sistem hidroponik ni. Okey, jadi kita nak bercerita sikit lah. First kali kita nak kenal pada barang-barang hidroponik ni. Okey, so first kali pipe putih ni. So pipe putih ni dia pipe hidroponik lah. So dia jenis petak 4 inci kali 2 inci. Okey, and then kita ada end cap penghujung dia. Satu yang rata macam ni, tak ada lubang, and then lagi satu belah hujung nanti kita akan tengok dia ada lubang untuk outlet dia. Okey, and then kita kena tahu ini hitam ni, nama dia adalah net pot. Depends lah, kalau macam saya kat sini, okey, saya tahu tinggi dia ni 2 inci. So saya belilah 1 inci around 25 mm. So saya beli yang tinggi dia 50 mm, double kan. Jadi tapak dia ni akan sampai ke bawah ke dasar pipe ni, ke bawah sini. Okey, so kat sini kita tengoklah, okey, dah kenal dengan pipe, dah kenal dengan pot ni. So kita tengok yang ini hitam ni nama dia micro tube. Okey, so micro tube ni saya gunakan yang 47, maksudnya diameter lubang dalam 4 mm, yang belah luar punya diameter 7 mm. So nilai dia. Okey, and then saya ada letak dia punya valve ni. Okey, bila saya tutup, air pun tak adalah mengalir. Tapi benda ni tak wajib ada. Kalau nak direct pun boleh juga, tak ada masalah kalau tak ada valve ni. So yang hitam ni adalah polypipe. So polypipe yang saya gunakan adalah 25 mm punya polypipe. Okey, then kat sini, okey, contoh macam bila dah kosong, dah habis tuai, saya letak satu valve kat sini. So bila saya tutupkan dia, so ni polypipe valve lah, 25 mm nya. So bila tutup, automatik semuanya tak ada air keluar. So contoh kalau saya buka, keluarlah air dia, nampak? So ada valve kat sini dan kat sini untuk memudahkan urusan saya lah. Okey, nampak? 5 line sawi pak coy, 2 bayam merah hijau, 5 lagi bayam hijau. Okey, sama juga dengan plot yang sebelah sana. Okey. Okey, mungkin ada juga yang tertanya-tanya berapa jarak antara lubang ni. Pun sama, terpulang pada masing-masing. Tetapi janganlah sampai terlampau rapat. So ambillah lebih daripada 15 cm. Macam saya buat 18 cm. Sebab saya ada saya punya ukuran sendiri, bergantung pada saya punya panjang pipe. So satu batang pipe ni saya dapat 16 lubang. Baik Cik Hamdan, kita dah tahu inlet, kita dah tahu polypipe. Kita nak tengok outlet dia. Outlet? Outlet dia. Boleh tunjukkan outlet dia? Kita kena pergi ke hujung sana. Okey, so ni dia punya outlet pula. Okey, jadi air yang masuk kat inlet tu last kali dia akan keluar dekat dia punya outlet. So ni yang saya kata, dia ada end cap yang jenis lubang punya kat sini. So hijau-hijau, ni lah yang saya kata tadi, lumut. Geram kau. So benda ni air dia turun ke dalam warna kelabu ni. Apa kelabu ni? Ni kita panggil dia gutter lah. Gutter air. Biasa kat bumbung rumah kita akan nampak lah benda ni, saluran air ni. Ada juga jenis dia punya connector yang ada lubang kat tengah. So dekat lubang kat tengah sini, itulah yang kita akan turunkan dia pipe ni. Okey, pipe bulat 3 inci ni PVC, and then dia akan patah balik ke dalam tangki. And then daripada tangki tu dia akan pump air masuk. So maksudnya hidroponik ni, air baja tu dia circulate, dia masuk balik inlet, dia keluar masuk balik dalam tangki, and then dia pusing lah macam tu. So apa yang kita kena jaga dekat dalam air tu, dia punya baja, dia punya pH. So itu punya parameter yang kita kena jagalah dalam hidroponik, yang penting lah. Okay, so kita boleh pergi ke tangki pula. Okay, so kita dah sampai ke bahagian tangki. Jadi tangki dia macam ni lah, dia punya tangki. Saya buka, itulah apa yang ada kat dalam tangki ni. So kita ada pump sebiji kat dalam ni. So pump yang saya gunakan adalah pump Sobo, jenis yang eco water pump punya. Dia punya flow rate dia, sebab saya nak supply banyak lubang, so kena jenis pump yang besar sikit lah. So yang ini jenis 9000 liter per hour, yang kuat punya lah, paling kuat punya dalam Sobo yang jenis ni. Tapi dia punya watt ataupun penggunaan current dia rendah.
Sebab tu kalau awak search kat Shopee, nama dia Sobo Eco Water Pump. Dia eco, penggunaan current dia kurang lah. Okay, so kat sini kalau tengok dia punya valve, okay, pump tu dia akan pump air masuk ke dalam polypipe sini, and then kita akan ada dia punya connection yang jenis macam ni. So daripada pump dia masuk ke pipe sini, actually kat sini ada dia punya junction lah. So kalau saya tutup, air straight ke sana, tapi bila saya buka, air patah balik ke dalam tangki, and then saya tutup bahagian yang nak ke pipe. So air dia akan pump pusing balik kat sini. Kenapa saya buat macam ni? Sebab bila saya nak bancuh baja, so bila nak bancuh baja, saya akan biarkan dia run selama 1 minit macam ni, supaya air yang ada dekat dalam pipe tadi semuanya akan patah balik ke dalam tangki. Jadi saya akan bancuh baja lah, start dari sini. Ni contoh setup saya punya ni lah, idea saya. Jadi bila saya buka, saya tutup, dia akan, air tu dia akan semuanya masuk ke dalam pipe hidroponik ni semua. Okey, jadi yang pipe putih ni, itulah yang daripada gutter warna kelabu tadi. Okey, semuanya air tu dia turun, and then dia akan lalu, dia akan patah balik masuk ke dalam putih ni. Dia akan keluar balik daripada pipe putih ni, pipe UPVC 3 inci ni. Okey, so sekarang kita pergi pada benda yang paling penting dalam pembajaan hidroponik. Okey, so apa yang kita kena tengok adalah kita kena pantau dia punya pH air dan juga dia punya isi ataupun TDS air tu. Okey, biasanya untuk pokok sepatutnya prosedur yang betulnya dia akan contoh macam kalau saya baru pindah tanam, dia punya dah pindah ke dalam sistem, untuk minggu pertama kita akan bagi baja dalam 600 ppm, and then selepas minggu kedua tu kita akan bagi 800, naikkan dia 1000, lepas tu 1200, lepas tu twice. Nak buat macam tu boleh, tapi dia kena banyak tangki. So saya malas nak buat macam tu. Saya biarkan dia 1000 je. Even baru masuk ke sampai twice ke, saya biarkan dia 1000. Tapi dia punya hasil dia masih lagi, alhamdulillah, masih lagi jadilah. So contohnya kat sini nak cek baja tu, saya akan ambil sikit air, and then kita akan masukkan dia punya air dia. Okay, and then kita ada isi meter dia ataupun TDS ataupun isi. Dan ni dia 2-in-1 lah. Okay, jadi dekat sini just rendamkan saja, and then kita akan tengok berapa bacaan dia. So kat sini nampak 1107, sikit lebih kurang lah benda 1000, 1100, lebih kurang sikit-sikit boleh lah. Okay. pH biasanya saya akan kekalkan dia around 5.5 hingga 6.5, tapi biasanya saya akan ambil tengah-tengah 6.0. So macam mana kalau pH naik, apa yang kita nak campur? Okay, kalau search kat Shopee, kita boleh letak phosphoric acid. So phosphoric acid tu dia food grade punya, kita boleh campur dalam air baja ni, so dia akan kurangkan dia punya nilai pH air itulah. Okey. So itu sahaja berkenaan sedikit sebanyak berkenaan macam mana penjagaan air dalam ataupun baja dalam hidroponik ni lah. Dalam hidroponik ni ataupun fertigasi, kita akan gunakan baja AB lah. So saya pun dah gunakan beberapa jenis baja, okey, dan bagi saya lah to be honest, brand ni ni bukan sponsor tau. Ni memang bukan sponsor. Ni letaklah bukan sponsor, tapi baru sampai 5 set baja AB ni yang saya akan gunakan. So brand dia adalah Eco Hydro. Eco Hydro, baja A, baja B. Biasanya baja A dia akan bagi yang warna coklat ni sekali ni, and then baja B dia akan bagi warna biru. So bila kita campur dalam ibu air baja tu, dia akan jadi warna biru dengan coklat lah. So Eco Hydro, jangan lupa bagi saya set free Dia bukan sponsor, tapi memang saya suka guna baja Eco Hydro ni. Dah banyak kali lah saya repeat order daripada Shopee Eco Hydro ni. Harga, kalau harga biasa bukan promosi macam 9988, harga dia dalam RM16.90, tapi bila Shopee punya promotion RM15.9, kurang RM1 lah. Biasanya kalau saya beli 5 ni boleh tahan dalam, kalau dengan skala saya punya lah, boleh tahan dalam 3 bulan punya penggunaan. So alhamdulillah lah, boleh kata jimat lah. Okay. Okay guys, selesai kita pusing satu greenhouse Encik Amdan ataupun Encik Jai ni. So banyak informasi yang korang dapatkan. Aku tak berani janjilah informasi tu banyak, tapi sedikit sebanyak boleh membantu korang lah, untuk yang pemula, beginner ataupun yang dah lama
tanam hidroponik dan nak beralih ke greenhouse, mungkin ada sedikit sebanyak yang information yang membantu korang. Okey, sebelum kita nak end live ni, nak tanya Cik Amdan, apa benda yang dia pegang? So yang ini panggil dia vertical tower untuk hidroponik lah. Okey, macam yang awak korang semua dah tengok dekat belakang tadi, yang jenis flat punya kan, rata punya. So yang ini dia jenis vertical punya teknik penanaman. So kalau tengok lubang sama juga. Saya bawa ke depan. Nampak lubang untuk dia punya letak net pot tadi tu. So nampak net pot ni kecil sikit. Jadi yang ini kita nak buat untuk next punya lah. So saya tengah buat benda ni banyak, and then saya nak tanam dekat tapak yang tengah duduk sekarang ni, untuk vertical punya. So Encik Faizil nanti bila dah siap, datang lagi sekali untuk kita tengok macam mana hasil yang vertical ni punya pula. Okey, betul. Macam yang Cik Amdan minta, dia suruh kita datang lagi untuk tengok dia punya vertical tower hidroponik. So mungkin bukan lepas ni, mungkin tunggu dia siap, dia dah settle semua untuk dia set up dia punya vertical tower ni. Kita nak tengok tower dia macam mana. So tower ni memang banyak-banyak. Kita nak tengok dia punya tower ni macam mana, macam KLCC ke apa ke. Korang stay tune dengan aku guys. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Like, share, komen apa yang korang nak, ataupun ada ilmu-ilmu lain yang korang nak share dengan kita orang, korang share. Korang komen je dekat bawah tu. Jangan integrity. So terima kasih sangat guys. Terima kasih sangat-sangat korang yang share. Semoga Allah memberikan korang kehidupan yang lebih selesa, murah rezeki, dilimpahkan macam-macam nikmat lah. Terima kasih sangat-sangat sebab subscribe, stay tune, follow semua video aku, walaupun video jangan aku lupa subscribe. Terima kasih Encik Amdan. Okey, terima kasih. Terima kasih sebab bawa kita jalan-jalan hari ni dekat greenhouse dia. Wow, memang best gila. Aku rasa macam bila aku tengok greenhouse ni, rasa macam nak ada sebiji dekat rumah kan. Tapi tak apa, untuk korang pemula-pemula yang tak ada tanah ke apa ke, korang boleh buat set hidroponik sendiri. Nanti aku tunjuk untuk next video, untuk next project aku. Aku dah buat dah. So nanti korang buat platform sendirilah dekat depan rumah. Simple je benda tu. Cuma yang korang kena jaga tadi, apa yang penting Cik Amdan? pH, EC. Dua tu je. Okey. So jumpa lagi next time guys. Thank you sangat-sangat guys. Thank you sangat-sangat. Okey. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.